Hai semua, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Hari ini saya ingin mengkongsi tentang satu buku yang bertajuk Cahaya Terang di Negeri Orang, karya Okky Setiana Dewi. Pada siapa yang belum tahu, Okky ini merupakan seorang pelakon yang pernah terkenal dengan cerita Ketika Cinta Bertasbih karya Habibur Rahman Shirazi pada tahun 2008 kalau tak silap. Cerita tu dia adaptasi daripada buku tersebut lah. Dan juga buku daripada Layar Perak, sebanyak 2 buah movie yang diterbitkan. Untuk buku ni beliau mengisahkan tentang pengembaraan Okky sendiri pada tahun 2017 yang mengembara kepada 3 buah negara, iaitu Australia, Jerman dan juga Sepanyol. Yang mana di sini tujuan untuk bertukar pendapat tentang sesi berdialog bersama-sama dengan orang yang berada di 3 buah negara tersebut. Okey, dalam asalnya Okky sendiri mendapat beasiswa daripada Okky mengikuti program untuk 3 buah negara ini melalui program pertukaran pelajar lah. Jadi pada mulanya Okky pergi di negara Australia, iaitu satu negara yang mempunyai populasi ataupun komuniti masyarakat Islam yang sangat minoriti berbanding dengan negara Malaysia dan juga Indonesia sendiri. Okey, dekat situ beliau dan juga pelajar-pelajar pertukaran yang lain mengikuti sesi lawatan daripada institut yang ada institut Islam di sana, dan juga lawatan ke universiti seperti Universiti Melbourne, dan juga di masjid-masjid yang ada yang terdapat di Australia sendiri. Dan dalam banyak-banyak lawatan tersebut, satu ingin saya kongsikan bahawa sesi dialog antara pelajar di sana dan juga pelajar-pelajar pertukaran ini termasuk dengan Okky sendiri berceritakan tentang apakah itu Islam dan bagaimanakah apakah itu tudung, dan juga syariat ataupun tuntutan yang kenapa bertudung ni diwajibkan di dalam Islam. Dekat situ memang nampak serba-serbi Okky dan pelajar-pelajar yang lain tentang betapa kuatnya kita ilmu pengetahuan yang perlu kita terapkan ataupun yang perlu kita kukuhkan sebelum kita ingin bercerita ataupun ingin berdakwah kepada orang yang terutamanya yang bukan Islam. Kerana agak sukar sendiri apabila berhadapan dengan orang-orang sebegini. Kat dalam lawatan juga ada satu profesor tersebut mengatakan bahawa kita pergi berdakwah, tak kiralah dari negara ke ataupun di mana-mana sekalipun, tujuannya bukanlah untuk membawa semua orang yang kita berdakwah tu untuk masuk agama Islam, tapi sebaliknya di sini kita ingin tekankan bahawa ilmu pengetahuan tu yang perlu kita kukuhkan dulu sebelum kita membawa orang tersebut untuk masuk Islam. Sebenarnya bila golongan minoriti di sesebuah negara, golongan minoriti Islam di sesebuah negara ini, sebenarnya kita ingin tepiskan tanggapan negatif terhadap Islam sendiri. Jadi dekat situlah sebenarnya poin dia, yang mana kita ingin menceritakan, berkongsi bahawa Islam ni bukanlah tanggapan apa yang mereka fikir ataupun tanggapan negatif yang mereka fikir. Mereka ingat kita ni adalah golongan yang suka Islam itu adalah pengganas. Bukan. Jadi kat situlah sebenarnya sebelum kita ingin membawa mereka masuk ke agama Islam. Okey, seterusnya kita terus Okky juga berkongsi kisah berkenaan dengan pengalaman Okky dan juga pelajar pertukaran pelajar di Jerman, iaitu ingin menyelami tentang budaya dan juga macam mana pembawakan Islam di negara sana ataupun macam mana kehidupan Muslim di sana. Dekat Jerman adalah satu negara yang juga minoriti dalam minoriti Islam dalam negara tersebut, dan rata-rata Jerman ini merupakan negara yang antara negara yang terbuka kepada pelarian. Contohnya di Syria,
yang paling dekat dengan negara Jerman. Jadi berlakunya keganasan peperangan yang masih berlaku sampai sehingga ke hari ini. Jadi kebanyakannya pelarian daripada Syria masuk ke Jerman, menjadi rakyat ataupun masih lagi mencari-cari erti kehidupan lah di sana. Jadi mereka membawa pembawaan sebagai golongan Islam yang minoriti, walaupun diterima sebagai penduduk pelarian, tapi belum tentu semua tentang agama Islam tu diterima ataupun oleh rakyat Jerman di situ sendiri. Okey, contohnya dekat dalam buku ni Oki menjelaskan pengalaman beliau berjumpa dengan beberapa golongan mualaf di sana, yang mana tidak semuanya berada dalam kehidupan yang indah walaupun dia beragama Islam. Okey, ada juga tentangan daripada pihak keluarga sendiri. Rata-rata kalau apabila berpakaian tudung je di sana, memang akan secara terang-terangan lah orang akan memang tomah kita dari jauh. Tak perlu tengok pun, dia hanya tengok siapa yang berpakaian tudung. Jadi dia akan menjadi satu trauma lah kepada orang yang ingin berpindah ataupun berhijrah, ataupun memasuki Islam sendiri, ataupun yang memang dah menjadi Islam sejak daripada azali lagi. Untuk satu lawatan Oki Setiana Dewi di sana, ada satu sebuah sekolah ni memang biasalah Jerman memang bangunannya sangat cantik, tapi terlintas di fikiran Oki dan rakan-rakannya melihat tiada ruang ataupun tempat untuk melaksanakan ibadah solat lah. Jadi apabila ditanyakan kepada seorang pelajar mualaf di sana, macam mana kamu solat, jadi mereka mengatakan yang mereka perlu pulang ke rumah baru boleh solat, dan jika solat tu berada dalam waktu tempoh persekolahan, jadi mereka tidak boleh solat di sana. Okey, sampai macam tu sekali. Mereka ingin sorokkan tentang macam mana rutin harian mereka sebagai seorang Islam. Okey, satu lagi, terdapat juga masjid kontroversi di sana, yang mana masjid itu tidaklah sefahaman, maksudnya pemahaman dia tentang Islam tu tidak sama dengan pemahaman kita yang digariskanlah oleh Islam. Contohnya masjid tersebut mengadakan khutbah yang boleh dikendalikan oleh lelaki ataupun perempuan. Solat pun tidak mengikut solat jemaah, mengikut tepatan syariat Islam, iaitu mereka mereka melakukan ibadah solat jemaah tu boleh sebelah lelaki dan perempuan. Tak kisah lelaki atau perempuan pun boleh jadi imam. Bahkan golongan LGBT sekalipun boleh juga melakukan ibadah solat dekat dalam masjid itu sendiri. Okey, jadi kat situ memang kita nampak pemahaman tu bukan semua orang memahami Islam, walaupun dia berada dalam Islam, tak semuanya dia mengetahui Islam. Jadi apa yang dipaham tak semestinya amalan dia tu betul. Okey, untuk berada di bumi Sepanyol, Oki berada di sana dalam pertukaran pelajar juga bersama dengan rakan-rakannya. Jadi dekat dalam situ kita perasan yang dekat dalam buku ni Oki menceritakan macam mana asalnya dulu Sepanyol ni memang dah negara Islam, tapi disebabkan pada zaman Bani Umayyah lagi, Islam itu akhirnya lupus sendiri kerana faktor oleh penguasaan Islam ataupun pemerintah pada kerajaan tersebut pada zaman tersebut, yang alpa, yang takbur, riak, sampai menjatuhkan sendiri agama tu sekelip mata saja. Apa yang kita boleh nampak dekat Sepanyol ni hanyalah bukti-bukti peninggalan tentang betapanya Islam tu dah lama di Sepanyol melalui masjid, mushaf-mushaf yang ada dekat situ lah. Jadi dekat situ ada satu masjid yang ingin dibina dalam perjalanan pengambaraan Oki dan pelajar-pelajar yang lain, untuk membangunkan sebuah masjid di kawasan Seville, yang mana masjid ini telah orang kata tidak didiami lagi. Jadi ingin membawa masuk ataupun ingin mengajak solat berjemaah dalam bilangan yang besar.
dan juga bukan sekadar solat saja, malah institut ataupun pertukaran agama maksud saya pertukaran pelajar ke sesi perkongsian ilmu, aktiviti seperti perpustakaan ini juga dibina dalam masjid yang ingin ditubuhkan ini. Okey, kat situ bukannya tak ada persatuan, ada persatuan, tapi biasalah macam saya kata, di luar negara, negara-negara seperti ini, terutama macam Australia, Jerman dan juga Sepanyol, adalah golongan minoriti Islam berbanding dengan Indonesia dan Malaysia, iaitu majoriti Islam. Jadi pembawaan mereka ataupun perjuangan mereka sebagai seorang orang Islam agak sukar di sana, namun itulah yang mereka hadapi dari hari ke hari. Dalam juga perjalanan Oki, sepanjang tiga-tiga negara tersebut, Oki berada dalam keadaan yang syarat mengandung untuk anak yang ketiga, jadi agak mencabar pengembaraan Oki itu sendiri, kerana Oki mengatakan tak apa, ilmu tu kita perlu teruskan, kita perlu berdakwah, kita perlu cari ilmu walaupun kita sebab umur tu bukan penghalang, kerana mengikut Imam Syafi'i, apa yang digariskan dalam dalam buku ini, Oki menjelaskan ada satu perkongsian Imam Syafi'i dalam syair dia, ilmu ni ibarat air. Air yang kita biarkan dia tersumbat ataupun hanya berada di satu kawasan yang tidak mengalir, dan makin lama dia akan jadi keruh. Tapi kalau dia teruskan untuk mengalir, air itu akan jernih. Jadi itulah ibaratnya, kalau ilmu ni kita tak boleh berhenti satu tempat saja, bahkan walaupun umur kita berjalan, kita juga kena berjalan dengan ilmu sekali. Jadi dekat sini Oki sendiri ingin memang berjuang untuk mencari ilmu dan juga menyampaikan ilmu yang telah dipelajari daripada dulu sampailah yang sekarang, untuk berkongsi dengan orang yang lain, agar ilmu itu sentiasa luas, ilmu itu sentiasa menjadi satu perkongsian dan juga satu pengajaran atau pedoman yang boleh orang lain guna pakai. Jadi itu saja yang saya boleh ceritakan tentang buku tersebut. Dalam buku ni juga dia bukan hitam putih, dia memang berwarna-warni, sebab teks juga memain peranan. Dari segi font dia sangat kita rasa macam satu muka surat boleh habis, tiba-tiba dah jadi 20 muka surat kita baca. Sebab cara penyusunan ataupun penyampaian daripada Oki sendiri pun sangat unik. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya untuk hari ini. Semoga bertemu lagi di perkongsian yang hari lain. Terima kasih. Assalamualaikum.